Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembelajaran matematik hari ini, kita akan belajar bagaimana kita boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Maksudnya, macam mana kita nak tukar nombor yang diberi tu, nombor biasa, kepada bentuk indeks. Seperti yang awak sedia maklum, bentuk indeks tu kita tulis dalam bentuk A kuasa N, di mana A adalah nombor asas, N adalah indeks. Awak salin dah nota tu minggu lepas. Awak tengok balik nota minggu lepas. Okey, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Okey, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey, untuk tukar nombor biasa ke dalam bentuk indeks, kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaedah pembahagian berulang. Kaedah yang kedua adalah kaedah pendaraban berulang. Okey, pendaraban berulang dengan pembahagian berulang. Okey, ada dua kaedah. Awak boleh pilih mana-mana yang awak rasa awak boleh buat. Tapi cikgu akan terangkan dua-dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama, pembahagian berulang. Jadi soalan itu kata, dia kata kita perlu tukar 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okey, kita tukar asas 2 dulu. Macam mana kaedah pembahagian berulang ni? Okey, dia gini. Nombor yang dia bagi tu, okey, dekat sini dia bagi 64. 64 tu awak mesti bahagi dengan nombor asas yang diberi. Memandangkan awak nak tukar 64 dengan menggunakan asas 2, jadi 64 tu mestilah dibahagi dengan 2 secara berulang sehinggalah awak dapat nilai dia 1. Awak boleh tengok ni cara kerja dia sini. Mula-mula dia buat 64 bahagi 2, dapat 32. Lepas tu 32 bahagi 2, sehinggalah awak dapat nilai dia 1. Jadi macam mana kita nak buat dalam bentuk indeks? Awak tengok di sebelah kiri ni, awak kena tengok berapa kali 64 ni kena bahagi dengan 2. Jadi daripada sini, daripada jalan kerja ni, 64 dibahagi dengan 2 sebanyak 6 kali. Jadi jawapan dia kita nak tulis dalam bentuk indeks. 64 sama dengan 2 kuasa N, di mana 2 adalah asas dia, 6 adalah indeks dia. Indeks dia kita ambil di sebelah kiri ni. Okay, seterusnya kita tengok bila 64 kita nak guna asas 4. Sama juga macam tadi. Sekarang 64 dibahagi secara berulang dengan 4 sehinggalah awak dapat nilai dia 1. Tengok jalan kerja dia ni. 64 bahagi 4 awak dapat 12. Lepas tu 12 bahagi 4 dapat 4. 4 bahagi 4 dapat 1. Bila awak dapat nilai dia 1, awak berhenti situ. Okey? Jadi awak pun tengok. Kita nak buat dalam bentuk indeks, kita tengok berapa kali 64 tu dibahagi dengan 4. Jadi daripada sejalan kerja yang kita buat ni, kita bahagi 64 dengan 4 sebanyak 3 kali. Jadi N dia sama dengan 3. Jadi cara nak tulis jawapan dia adalah 64 sama dengan 4 kuasa 3. Di mana 4 adalah asas dia, 3 adalah indeks dia. Okey, seterusnya kita tengok 64 tukar dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 8. Jadi 64 kita mesti bahagi 64 dibahagi secara berulang dengan 8. Jadi bahagi sampailah awak dapat nilai dia 1. Jadi nak tulis dalam bentuk indeks, kita tengok 64 bahagi dengan 8 berapa kali. Jadi daripada jalan kerja kita bahagi 8 sebanyak 2 kali. Jadi cara nak tulis dalam bentuk indeks 64 sama dengan 8 kuasa 2. Di mana 8 ni adalah asas dia, 2 adalah indeks. Okey, seterusnya kita tengok kaedah pendaraban berulang. Okey, untuk pendaraban berulang, kita nak tukar nombor biasa dalam bentuk indeks, kita ambil nombor asas yang dia guna. Contohnya yang pertama, 64 kita tukar dalam bentuk indeks menggunakan asas 2. Jadi kita kena guna asas 2 ni, kita darab. Kita darab asas 2 ni, kita darab 2, darab 2, darab 2. Sampailah awak dapat jawapan 64.
Lepas tu awak kira lah berapa kali awak darab 2 ni sampai dapat daripada 4. Okey, daripada sini dia darab 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. Jadi, cara nak tulis jawapan dia 64 sama dengan 2 kuasa 6. Di mana 2 tu asas, 6 tu adalah indeks. Okey, faham Awak tengok jalan kerja dia, cikgu rasa awak faham. Okey, seterusnya 64 kita nak tukar dalam bentuk indeks menggunakan asas 4. Okey, memandangkan kita guna kaedah pendaraban berulang, kita ambil asas 4 tu, kita darab sehinggalah awak dapat nilai 64. Jadi kita darab 4 darab 4 darab 4 sebanyak 3 kali barulah kita dapat 64. Jadi jawapan dia kita nak tulis dalam bentuk indeks 64 sama dengan 4 kuasa 3. Di mana 4 adalah asas, 3 adalah indeks. Boleh faham Okey, seterusnya kita tengok bila 64 kita nak tukar kepada asas 8. Jadi kita darablah 8 tu sampailah awak dapat jawapan 64. Daripada sini kita darab 2 kali sahaja. 8 darab 8. Jadi daripada sini kita terus dapat 64. Jadi cara nak tulis dalam bentuk indeks 64 sama dengan 8 kuasa 2. Di mana 8 tu adalah asas, 2 adalah indeks. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga dia bagi dalam bentuk pecahan. Sama je deh. Okey, kita tengok. Tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Okey, dia bagi sini ada 2 kaedah juga. Okey, kita tengok kaedah pembahagian berulang. Bila guna kaedah pembahagian berulang untuk soalan pecahan, dia pecah, dia buat sasa. Mula-mula dia kira 32 dulu. Lepas tu barulah 3125. Okey, 32 ni awak bahagi dengan 2. Apa bahagi 2? Sebab awak tengok dah 32 di atas. Asas yang diguna adalah 2 per 5. 2 duduk atas. Jadi 32 tu awak guna asas 2. 3125 duduk bawah. Awak tengok asas yang duduk bawah yang ni kita kena tukar ni adalah 5. Jadi kita guna asas 5. Mandai? Ikut kedudukan dia dah. Okey, jadi mula-mula 32 kita tukar kepada asas 2. Jadi awak bahagilah 2 sampailah awak dapat nilai dia 1. Lepas tu awak tengoklah tepi dia tu. Berapa kali awak bahagi 2? Jadi daripada sini 5 kali kita bahagi 2. Jadi maksudnya indeks dia 5 lah. Okey, seterusnya hak bawah pula 3125 kita bahagi dengan 5. Sebab asas yang nak guna adalah 5. Bawah tu. Okay, kita bahagi 5 sampailah awak dapat 1. Lepas tak kira lah berapa kali awak bahagi 5 tu. Sampai awak dapat 1 tu. Okay, sama. 5 juga. Jadi cara nak tulis dia dalam bentuk indeks 32 per 3125 sama dengan kurungan 2 per 5 tutup kurungan kuasa 5. Di mana 2 per 5 ni adalah asas, 5 hak atas ni adalah indeks. Apa dia buat dalam kurungan? Sebab dia pecahan. Bila pecahan, kita buat dalam kurungan. Kalau dia negatif pun, kita buat dalam kurungan. Okey, seterusnya kita tengok kaedah pendaraban berulang. Okey, pendaraban berulang, kita tengok asas dia, kita nak tukar asas 2 per 5. Jadi kita kena darab 2 per 5, sampailah kita dapat jawapan 32 per 3125. Kita darab je lah, darab macam biasa. 2 per 5, darab 2 per 5. Lepas tu, darab 2 per 5, sampailah awak dapat 32 per 3125. Jadi, dia darab berapa kali tu? 2 per 5. Kalau awak tengok daripada jalan kerja dia, dia darab sebanyak 5 kali 2 per 5 tu. Jadi, cara nak tulis dia, 32 per 3125 sama dengan kurungan 2 per 5 tutup kurungan kuasa 5. Di mana 2 per 5 adalah asas, manakala 5 hak kecil atas ni adalah indeks. Gini. Seterusnya, cikgu nak awak buat uji minda 1.1
B. Okey, cikgu nak awak buat dalam kertas pun tak apa deh. Okey, nanti lepas dapat jawapan, awak snap gambar jawapan awak tu bagi ke cikgu untuk cek. Ataupun kelas berikutnya cikgu akan bagilah ni uji minda 1.1B. Okey, seterusnya cikgu nak masuk terus bagaimana anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N. Yang ini senang. Yang ni kita nak tahu nilai dia berapa sahaja. Deh. Okey, contoh yang diberi, contoh 4. Okey, contoh 4. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Contoh dia bagi 2 kuasa 5. Ni kalau kita nak kira macam biasa, 2 kuasa 5 kita darab sebanyak 5 kali. Nombor 2 tu kita darab hak sama sebanyak 5 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi jawapan dia 32. Jadi nilai bagi indeks tu adalah 32. Awak boleh tengok jalan kerja dia. Sama juga macam B. B ni dia bagi dalam berbentuk perpuluhan. 0.6 kuasa 3. Jadi maksudnya 0.6 tu awak kena darab sebanyak 3 kali. Sebab dia kuasa 3. Awak darab je lah. Darab dapatlah jawapan dia 0.216. Itulah nilai nombor dalam bentuk indeks. Okey, ni kalau kita guna manual. Kalau kita guna kalkulator, macam mana kita nak guna kalkulator? Okey, kita tengok kepada contoh 5. Contoh 5. Okey, contoh 5. Okey, A. 5 kuasa 4. Macam mana dia dapat 625? Okey, ni cara guna kalkulator. Dia tunjuk dah sosok. Okey, memandangkan kalkulator kita hanya ada sampai kuasa 3. Jadi lebih pada kuasa 3, awak kena guna simbol ni. Nampak tak simbol ni? Simbol macam nak kata segitiga, tak segitiga ni deh. Jadi awak tekan tu je 5. Tanda ni 4. Tekan sama dengan awak akan dapat jawapan. Okey, seterusnya B. B kalau ada negatif. Jadi kita kena buat dalam kurungan. Jadi bila tekan kalkulator, tekan kurungan dulu. Lepas tu tekan negatif, tekan 7. Jangan lupa tutup kurungan. Tutup kurungan. Lepas tu awak tekan shift. Shift yang X kuasa 2 tu. Sebab atas tu adalah X kuasa 3. Tak? Ataupun awak boleh guna simbol yang macam segitiga atau segitiga ni pun boleh. Lepas tu awak tekan 3. Tekan sama dengan dia akan bagi jawapan. Okey. Sama juga macam C, D, E. Awak ikut step yang dia bagi ni. Boleh faham? Okey, jadi hijau awaknya. Cikgu nak satu lagi awak buat uji minda 1.1C. Cikgu nak awak buat belaka A sampai H. Dah. Boleh guna kalkulator yang nombor 1 ni dah. Okey, jadi hijau awaknya ada 2. Uji minda 1.1C dan uji minda 1.1B. 1.1B ni awak boleh guna mana-mana kaedah yang awak rasa awak faham. Awak nak guna kaedah pembahagian secara berulang ataupun awak nak guna kaedah pendarapan secara berulang pun boleh. Mana-mana pun boleh. Cikgu terima. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jawapan cikgu akan bagi next class. Terima kasih.